Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, kita seperti biasa jam 2:30 lebih kurang kita bertemu lagi di dalam rancangan yang dibawakan kepada anda oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia, khas untuk anda. Bersama dengan saya di Pusat Pendidikan Al-Barakah Kampung Manjui, Ipoh. Tengah pukul 2:30 ni bagi orang yang tak kerja kan, ni waktu landing time ni. Ya. Dengar pula burung yang berkicau-kicauan. Aduh. Okey, duduk pula bawah rumah, tuan-tuan minta pada Ustaz Alik tolong cuci ni, pergi kat Jasmine. Jadi kalau macam dulu kamu kampung kan, kalau rumah tinggi, bawahnya tu ada pangkin kan, duduk atas pangkin tu pula tidur pula, aduh, berangin-angin, seronok tuan-tuan. Kalau kita duduk, ingat kenangan-kenangan dulu. Kadang dia tak duduk di atas pangkin, kadang dia duduk atas buaian. Buaian tu dia sangkut dekat dengan lantai rumah kan, tiang tu. Seronok rasa tuan-tuan. Tapi sekarang ni nak cari rumah yang tinggi-tinggi dah susah. Kalau rumah tiang tinggi-tinggi, sekarang dia orang dah ikat bata, dah buat jadi bilik dah. Dulu tiang tinggi-tinggi boleh lepak di bawah. Saya suka di kampung-kampung dulu, bahagian bawah tu apa, main congkak. Dia korek daripada tanah tu, kemudian biji getah sampai hitam tangan kuku ni, main congkak. Mana masa tu nak tebuk kayu ke, nak beli semua congkak dalam korek tanah zaman tu. Saya rasa tuan-tuan pun ada pengalaman macam itu. Terima kasih Mastura Hamdadi, Faridah Hamid, Yop Ahmad, Faridah Abdul Rahim, Rokiah Ali. Time ni mata pun dah layu. Betul, mata pun dah layu, kena pula makan tengah hari. Memang tuan-tuan. Jadi itu semua kenangan kita yang lama-lama. Sekarang kita dah mungkin masa dah tak ada, sibuk. Mungkin kita pun dah tak ada dah rumah di kampung, saudara mara pun dah tak ada di kampung. Apa pun tuan-tuan, program kita pada petang ini dibawakan kepada anda oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang bekerjasama dengan kami, Pusat Pendidikan Al-Barakah, menganjurkan program korban. Ada 1,001 korban, 1,001 asnaf, kembara korban 2021. Jadi bagi tuan-tuan yang ingin menyertai korban, bagi tuan-tuan juga yang ingin berakikah dan sebagainya, boleh hubungi kami, Puan Hajah Rosnah, di talian 0134331918, ataupun layari laman web Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk mendapatkan maklumat lanjut bagaimana nak berkorban. Sebab saya nak ajak tuan-tuan supaya daftar awal, supaya kita dah pasang niat. Seperti mana firman Allah, faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka hendaklah kamu makanlah kamu daripada binatang korban, daging binatang korban, dan berilah makan kepada orang yang susah lagi fakir. Mudah-mudahan ayat yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Hajj ayat 28 sentiasa kita pegang. Kita buat korban dan kita sedekah kepada orang fakir. InsyaAllah Yayasan Budi Ihsan mempunyai pengalaman yang sangat luas di dalam menguruskan korban sehinggalah ke Afrika, bukan setakat di negara-negara Kemboja dan sebagainya, juga pada negara yang miskin di sebelah Afrika sana, insya-Allah. Baik, kita sambung pengajian kita pada petang ini. Kita lihat satu hadis riwayat Bukhari dan daripada Muslim. Hadis pertama, An Ali karramallahu wajhah qala, hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukazzaballah wa rasuluh, rawahul Bukhari. Dan satu lagi hadisnya, wa anil Mas'ud wa an ibni Mas'ud
radhiyallahu an qala ma anta bimuhaddithin qauman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Baik, dua hadis ini tuan-tuan menceritakan kepada kita dengan siapa kita nak menyampaikan ilmu, dengan siapa yang kita nak bercakap sesuatu perkara. Kita kena tengok orang yang kita cakap. Bukan kita main boleh labur suka-suka, bukan boleh main bercakap suka tuan-tuan. Ada Rasulullah ajar kepada kita, orang ni kena cakap macam ini, orang ni kena cakap macam ini. Untuk orang yang jenis ni kena cakap macam ni. Ini orang bijak. Orang yang bijak ialah orang yang bercakap bersandarkan kepada siapa yang dia nak sampaikan. Macam saya lah penceramah. Kalau saya ceramah pada budak-budak tadika, budak-budak pasti, tabika kemas, maka saya kena berceramah mengikut level tingkatan mereka, pemikiran mereka, kesesuaian pada mereka. Saya tak boleh cerita tuan-tuan kepada mereka tentang benda yang tak tercapai pada akal. Pergi ceramah dekat budak tadika. Kalau kita melihat daripada konsep perdagangan bebas, kita melihat bahawa era perdagangan bebas di zaman kolonial dahulu, mana budak-budak tu faham tuan-tuan. Woi, baru 5 tahun. Betul. Walaupun kita ni doktor sekalipun, PhD punya doktor sekalipun, prof sekalipun, tapi tak reti bercakap dengan siapa yang kita bercakap, itu namanya tak cerdik nama dia. Tak cerdik. Ataupun saya ni berceramah pada warga emas di rumah Seri Kenangan. Saya pernah beberapa kali ceramah di rumah Seri Kenangan. Tua-tua dah tuan-tuan. Tua satu hal, uzur satu hal. Uzur satu hal, kita duduk ceramah, dia duduk gelak tengok kita. Ada juga. Ada yang tidak. Cakap pada orang tua. Tiba-tiba tuan-tuan bercakap satu benda yang tak sampai pada dia orang. Duk cerita perbahasan mazhab pada dia orang. Kalau kita tengok mazhab ni kata 10 orang satu ekor lembu boleh kongsi. Mazhab ni kata 7 orang. Tak kepening dia orang tuan-tuan. Menurut pendapat Ibnu Athaillah dalam kitab dia, tapi pendapat itu dikatakan pula oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, menyebutkan Syekh Wahbah pula mengatakan pendapat Syekh Wahbah itu pula ada dibantah pula Syekh Osman Usman. Sudah tuan-tuan, pening kepala babak tu. Ini orang tak bijak. Apa yang sesuai untuk warga emas? Bila kita nak ceramah pada warga emas, apa yang sesuai? Saya pernah bercakap kepada golongan asnaf. Dikumpulkan golongan asnaf buat ceramah sebelum bagi bantuan zakat dan sebagainya. Takkan saya nak sebut harta pusaka kat dia orang. Dia orang harta pun tak ada. Yang datang tu miskin, naik bas pun ada, naik motor pun ada, numpang orang pun ada. Takkan saya nak cerita bab pusaka pada dia orang. Cerita bab yang sesuai dengan dia orang. Tapi kalau saya cerita pada universiti, college, cerita bab ini sesuai dengan dia orang. Kau nak cerita perbahasan mazhab ke, perbandingan agama ke, kau nak cerita bab tinggi-tinggi ke, silalah. Silakan. Ini yang dikatakan orang yang cerdik. Bukanlah orang yang cerdik itu dia mengaji tinggi-tinggi, dia sampaikan ilmu pada orang yang tak sesuai untuk mendengarnya. Bukan selayak untuk mendengar pada mereka itu. Ini pun kena kaji juga tuan-tuan. Sebab itu dalam hadis yang kita baca ini, Nabi SAW dia sebut kepada kita, baginda raja kepada kita, bagaimana yang terbaik yang disebutkan. Baik, kemudian kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, an Ali karamallahu wajhah qala hadithun nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukazzab Allah wa rasuluh. Daripada Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, hendaklah kamu bercakap kepada manusia dengan apa yang mereka faham. Apakah kamu suka
bahawa Allah dan Rasulnya didustakan orang. Dan satu lagi hadis an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma anta bimuhaddisin qauman hadithan la tablughu huma, katanya, tiadalah engkau berkata-kata. Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menceritakan kepada kita bagaimana konsep untuk kita menyampaikan ilmu, untuk mengajar dan sebagainya. Baik, kata Sayyidina Ali, bila kamu nak bercakap, menyampaikan ilmu kepada sesuatu perkara, cakaplah sesuatu yang mereka boleh faham. Satu. Sebab itu kalau saya sebagai penceramah, yang pertama saya akan menggunakan bahasa yang sehabis mudah mereka faham. Saya boleh menggunakan bahasa tinggi, belajar bahasa universiti, tapi apa maknanya kalau saya ceramah di kampung? Apa maknanya kalau saya ceramah pada orang yang tak faham? Sebab tu kalau saya ceramah di satu tempat, misalnya pedalaman, masuk lautan, ada perkampungan orang dalam hutan, saya kena bercakap bahasa hutan kepada sehari-harian mereka, pokok apa yang mereka jumpa, hubungan macam mana dengan masyarakat, pakaian apa yang mereka pakai, yang mereka boleh tengok kehidupan mereka kalau mereka tinggal dalam hutan. Seolah-olah saya lebih tahu tentang alam mereka. Maka ini barulah boleh tercapai bagaimana kita nak mendidik. Kita tidak boleh bawa kepada mereka satu bentuk pahaman yang kita duk mengaji di kolej, bawa tak, kita yang kena sesuaikan dengan cara hidup mereka. Dan lama-lama mereka tahu ada benda yang tersembunyi, ada benda yang cuba kita nak sampaikan, ada benda yang mereka senang dapat, yang boleh dapat daripada apa yang kita sampaikan. Ataupun saya pergi berceramah kepada golongan mu'allaf yang baru memeluk Islam, apa yang mereka nak tahu tentang Islam? Saya tak boleh cerita benda yang tinggi-tinggi pada pening tuan-tuan. Cerita pula makrifat pada dia orang, lagi wara dia orang. Cerita pula pada mereka perbandingan mazhab, lagi wara. Pening dia orang. Cerita benda yang mudah yang mereka nak tahu tentang Islam. Apa Islam yang lebih baik daripada agama mereka, yang tu yang mereka nak tahu. Sebab kalau kita cerita benda yang luar, bawa fitnah, kita dah boleh bawa fitnah kepada Allah dan Rasulnya. Sebab tu saya ambil pada hadis ini dan saya pegang. Sebab tu tuan-tuan tengok bila saya berceramah baik di televisyen, baik di Padang, dulu-dululah di Padang, masjid dan sebagainya, saya pendekatannya ialah apa yang orang nak tahu, maka saya beritahu. Yang kedua, pendekatan yang kita gunakan ialah yang mereka senang faham, senang mereka nampak. Sebab tu kadang-kadang di dalam ceramah saya tu, saya cerita tentang nama Kak Yah, Kak Leha, Abang Bidin, Abang Leman, Pak Mat Tempe, nama yang selalu mereka dengar, yang selalu mereka sebut, dan mereka dapat membayangkan benda itu berlaku. Sebab itu tuan-tuan boleh tengok kadang-kadang bila kita sebut satu contoh, ada orang yang gelak kuat. Pasal apa dia gelak kuat? Pasal benda tu jadi dekat dia. Bila benda tu jadi dekat dia, dia dapat membayangkan, dia dapat merasai benda itu, dan dia faham. Saya selalu bercakap kepada pendakwa-pendakwa muda yang saya latih dalam pelbagai rancangan televisyen. Saya kata, you all ni kena jumpa dengan orang.
berbual dengan orang, bermasyarakat dengan orang, campur dengan orang, barulah tuan-tuan akan dapat menyelami apa cerita sebenarnya, apa masalah sebenarnya, dan apa yang ingin diketahui oleh orang ramai. Ini bagaimana petua yang terbaik untuk kita nak mengajar orang. Fadli Maksyah, harap-harap line okey lah. Jadi petang ni kita tengok line tak apa clear tuan-tuan, kejap putus, kejap start, semuanya ada. Muhammad Khusairi Saifuddin, Rasulullah sangat mahir menggunakan kias dengan meletakkan perumpamaan yang baik terhadap sesuatu kias. Siti Maimunah, betul sahabat-sahabat lain sangkut-sangkut. Kita cuba lagi tuan-tuan, insya-Allah. Setakat ni nampak okey Ustaz Alif, nampak okey. Sa'diah Arifin, Kak Iyah, Kak Leha, Abang Bidin, Pak Mat Tempe, ini nama yang selalu saya sebut. Siti Mariam, Waalaikumsalam. Siti Syarifah Salwa, Waalaikumsalam. Azman Subuh, Abang Leman, Abang Bidin, duk nengok ada senyum. Terima kasih Azman Subuh. Wan Mazna, Alhamdulillah. Mawar Edi, line di Kota Baru okey. Mawar Edi hari ni okey, tak ada program apa. Mawar Edi. Abdul Malik, betul tu Ustaz. Tok Umi Zahara, Kak Zah Taman Bertuah, Isma, dan melarang pula kepada semua sahabat menggunakan kias sehingga keterlaluan, sehingga membuatkan yang mendengar itu pula terasa dan merasa terhina. Baik, Alhamdulillah Halimatun jelas di sana. Assalamualaikum Diuk. Waalaikumsalam. Yayasan Budi Ehsan. Jadi tuan-tuan boleh menonton, follow FB di Yayasan Budi Ehsan Malaysia, insya-Allah tuan-tuan. Saya mengesyorkan pada tuan-tuan supaya dapat menyertai ibadah korban pada tahun ini bersama dengan Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Sama ada tuan-tuan nak ambil satu bahagian, cukup lah ambil satu bahagian pun dah okey dah. Satu bahagian lembu 390, kambing seekor 580, murah tuan-tuan kambing. Dan unta satu bahagian 580, juga murah tuan-tuan. Unta harga mahal, tapi kita buat di negara Arab, kita buat di negara Afrika, unta je tu murah pula. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita berkorban. Dan tuan-tuan boleh hubungi Haji Rosnah ataupun Yayasan Budi Ehsan yang membawakan rancangan ini kepada tuan-tuan. Baik, jadi kalau tuan-tuan ada komen, ada pendapat, ada kata-kata ataupun ada permintaan yang nak disampaikan, sila masuk di dalam ruangan komen. Kita tengok Mama MU dah masuk, Sab Hussein pun dah masuk, Karina Karim juga dah masuk, Sab Hussein dari Singapura, Ismail Mahat dari Seremban pun dah masuk, Syah Saman Syah di Serdang, line clear. Okey, Khairi alias salam semua. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang saya hormati, nombor satu, bila kita nak bercakap, kita kena tengok dengan siapa kita nak bercakap. Sebab itu dalam sebuah kitab, saya lupa nama kitab tu tuan-tuan, dia menghuraikan kepada kita masa untuk kita bercakap. Okey, kalau kita bercakap tentang menghafaz, tak kira lah menghafaz Quran atau menghafaz hadis atau menghafaz satu-satu matan ilmu dan sebagainya, bila waktu yang paling sesuai? Waktu yang paling sesuai ialah sebelum subuh dan selepas subuh. Itu waktu yang paling cantik. Pukul 4:30 dah bangun, dah mula start menghafaz. Waktu saya belajar dulu tuan-tuan, satu muka surat Al-Quran itu, satu muka surat Al-Quran tu, saya akan baca sebanyak 40 kali. Tengok dia 40 kali saya baca. Tujuan dia apa? Supaya benda tu nampak di mata. Pejam mata pun nampak ambulan 40 kali. Kemudian lepas sembahyang Isyak, mula menghafaz. Pukul 9:30 mula menghafaz. Hafal, bagi ingat, insya-Allah dalam pukul 12 tidur. Nanti pukul 4 bangun lagi, hafaz lagi, ingat lagi. Nanti lepas kelas pukul 8 dah boleh hantar pada guru. Satu muka dah hantar dah. Cantik tuan-tuan hafazan yang kita buat pukul 4 pagi,
sebelum subuh dan selepas subuh. Yang kedua, waktu yang sesuai untuk mengajar. Nak bagi orang faham, waktunya ialah duha, macam sekarang pukul 8, macam sekolah sekarang pukul 8. Itu waktu yang paling sesuai nak masuk tentang sesuatu ilmu. Yang ketiga, waktu untuk kita mengkaji, meneliti ialah waktu siang. Dan yang keempat, perbahasan tentang agama, masalah penjawapan masalah tentang agama, waktu yang paling sesuainya ialah pada waktu maghrib dan isyak. Ini 4 waktu, tuan-tuan. Ulama-ulama membahaskan kepada kita time bila yang paling sesuai untuk kita nak mengajar dan nak belajar. Yang mengajar waktu maghrib, saya nak tengok anak saya, tuan-tuan, kelas pukul 7, 7.30 baru habis. Saya diam je lah, kan? Mungkin itulah waktunya lapang bagi lecturer, tak apalah, pulang ikut lah. Tapi pada waktu itu dah serabut dah. Dah serabut. Pukul 5.30, 6.30 nak dah memang serabut tu. Pening lah. Kalau kita tengok lama-lama kitab tu pun dah jadi naik pening. Dulu saya mengajar selepas asar di surau-surau saya mengajar. Saya rasa ramai yang ikut kuliah saya, program di surau selepas sembahyang asar. Selalunya yang buat program ni wanita lah, kaum ibu. Lepas asar datang lenggang bawa cerek air, teh, seronok, tuan-tuan. Habis ceramah lah pukul 6, 6 suku, jemput minum. Ada yang jamu bihun. Waktu tu badan tak ada gemuk macam sekarang. Waktu tu slim. Ada yang bawa teh tarik, ada yang bawa kuih cara. Kitab lah. Sebab bila tengok lama tu jadi pening. Yang kedua, saya tak ajar tinggi-tinggi dah. Lantaklah orang nak kata pada saya, Ustaz Kazim tu bukan mengajar ada ilmu tinggi-tinggi pun. Memang saya mengaku nak tinggi-tinggi, datang sekolah saya 10 kitab sehari, yang kau belajar lah 10 kitab tu satu hari, 8.30 sampai pukul 11.30 tu. Tuan-tuan tengok setiap hari macam-macam kitab dia ajar. Anak tu mengaji yang tinggi mai. Tapi kalau kita ceramah di Padang, yang datangnya beribu orang, yang menangis budak-budak, yang hilang anak, yang kata punggung, tungau menggigit. Saya ceramah di Bagan Serai, tuan-tuan, ular lalu di Pulau Indah, ular lalu, ingat lagi saja, lari orang, ular. Tapi malang nasi ular dipijak dia orang mampu. Buat silap landing kau ni. Ada yang kucing berlari, melompat lengkai, langkat macam-macam lihat ni. Adakah waktu itu saya nak berceramah dengan bahasa yang, kalau dah datang 10,000, misalnya di Sabah, saya ceramah di Sabah 25,000 orang. Di Singapura satu stadium Choa Chu Kang, stadium beduk yang di atas grandstand penuh, di balapan penuh, di padang penuh. Kalau saya ceramah macam saya ceramah di universiti, macam saya ceramah di sekolah saya, agak-agak apa jadi pada dia orang? Maka saya pada masa itu kena menjadi entertainer, seorang penghibur bagi dia orang. Tapi dalam nada santai. Sebab itu kadang-kadang saya menyanyi supaya mereka tak jemu. Kadang-kadang saya bergurau supaya mereka tak terasa. Kadang-kadang saya serius. Kadang-kadang saya menggunakan bahasa rendah supaya mereka yang datang berceramah, mendengar ceramah, mereka balik kerja, mereka jam, mereka cari parking, mereka berjalan jauh, mereka lapar, anak menangis, nyamuk gigit, tetapi selama 2 jam mereka tak terasa. Sebab apa? Sebab kita bercakap mengikut kepahaman mereka, mengikut apa yang mereka nak dengar, mengikut apa yang mereka nak mengetahui.
Jadi inilah dia yang kita buat. Jadi sidang penonton yang saya hormati, insya-Allah bagi tuan-tuan yang ingin menyertai korban, boleh menyertai bersama dengan kami. Awal-awal lagi saya dah kempen pada tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat menyertai korban bersama Yayasan Budi Ihsan Malaysia, dan juga kerjasama dengan Pusat Pendidikan Al-Barakah. Dan tuan boleh hubungi Haji Rosnah 013-433-1918 untuk menyertai ibadah korban tahun ini. Kita jumpa malam ini insya-Allah selepas waktu maghrib jam 8 malam. Kita akan sambung perbincangan kita. Sekian, wabillahi taufik wabarakatuh.